Assalamualaikum, selamat malam dan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Anda sedang menyaksikan Akustika Ramadan 2021 bersama-sama dengan saya, hos anda Ustaz Safwan. Dan saya Anas Rizwan. Apa khabar Anas? Baik Ustaz. Tengok saya macam mana? Pak, masuk bulan puasa ni macam kurus sikit dah. Itu memang azam saya setiap tahun Ustaz. Tiap tahun? Tapi tak pernah nak jadi. Belum terlaksana lagi? Belum terlaksana. Ingat Ramadan kali ni lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan sebelum kami terlupa, rancangan Akustika Ramadan ini dibawakan khas oleh Euphamol 650 100% halal. Dan Alhamdulillah, terima kasih juga kepada band kita. Siapa Nas? The Locos. Goreng sikit. Goreng sikit. Bagi naik semangat bulan betul, Ramadan tu kan. Betul. Tambah pula lepas orang orang pergi tarawih pula tadi. Kan? Makan balik. Perut dah kenyang. Perut dah kenyang. InsyaAllah. Dalam Akustika Ramadan ni Anas, okey, kita nak berkongsi dengan para penonton beberapa topik menarik yang akan dibincangkan oleh tetamu jemputan kita. Orang hebat Nas. Orang hebat. Bukan orang biasa-biasa. Betul. Tak cukup dengan tu je, kita ada artis jemputan yang akan menendangkan mungkin satu, mungkin dua buah lagu untuk kita hari ini. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Baru tak. Kalau bagi tahu tak Kalau bagi tahu lah. tak surprise. Dia orang boleh tidur dah. Dia orang kena tunggulah. Itu sebab dia orang kena tunggu tu. Dan bukan setakat itu saja, mereka juga akan bersama-sama dengan kita untuk membincangkan topik pada hari ini. Sebut pasal topik Ustaz. Hari ini kita punya topik ada berkenaan dengan azam-azam ni. Tu yang sebut azam tadi tu. Betul. Kalau kata azam ni, kalau setiap tahun baru kita mesti ada azam baru. Ya, betul. Begitu juga bila masuk Ramadan ni. Kita pun ada azam-azam yang kita tak tunaikan Ramadan dulu. Yang lepas pun tak tunai lagi. Tak tunai lagi. Bila Ramadan kali ni, konon-konon nak tunai lah. Ya, betul. So, hari ini topik kita adalah pasal transformasi diri di bulan Ramadan, Ustaz. Dan bersama kita adalah pakar motivasi nombor 1 di Malaysia. Siapa tak kenal? Datuk Dr. Fazila Kamsah. Tapi sebelum tu, Ustaz, kita nak fun-fun dulu. Kita nak berhibur. Seronok. Bulan puasa. Taklah, fun-fun dalam Ramadan lah. Iyalah, okeylah. Sikit dah lah, sikit. Sikit je lah. Kita nak jemput satu bunga. Sekuntum bunga di Taman Larangan. Dalam. Dalam. Kita nak jemput, ini dia, Wani Hasrita. Persilakan. Sebut namamu biar susah sungguh mengingat kau penuh sempurna. Tuhanku, cahayamu
Alhamdulillah, itu dia persembahan daripada Wani Hasrita sebentar tadi dengan tajuk lagunya Doa. Doa. Dan tadi kita dah janjikan dengan para penonton di rumah, kita akan jemput seorang tetamu khas. Orang hebat. Orang hebat. Kita dah borak dah sebelum ni. Ini kita nak bawa Dia tak kepada bukan. anda. Inilah dia tadi, Datuk Dr. Fadilah Kamsa. Ya. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Datuk, kita nak panggil apa Datuk? Kalau nak lagi mesra lah. Kalau ni orang suruh panggil saya Tok Abah. Tok Abah. Itu Macam memang Bobo Boy betul lah, Bobo Boy. Bobo Boy panggil Tok Abah. Sebab ramai yang panggil handsome jadi tak berselesa. Allahu Akbar. Walaupun betul tapi tak. Iya ya. Tok Abah selesa. Yalah. Tok Abah ingat bulan Ramadan ni. Baik Tok Abah, tadi sebelum kita dengarkan lagu tentang tadi kan, Ya. kita dah kongsikan dengan para penonton akan ada tajuk menarik kita nak bincangkan hari ini tentang transformasi, nak sebut pun sangkut-sangkut, transformasi diri di bulan Ramadan. Dan insya-Allah seperti biasa Datuk ataupun Tok Abah. Tok Abah. Mesra bunyi dia kan. Alhamdulillah. Macam biasa Tok Abah, tiap tahun kita menghadap Ramadan. Ya. Kalau diberi rezeki, diberi umur yang panjang, kita dapat lalu satu lagi nikmat Ramadan. Amin. Dan bila masuk bulan Ramadan, macam Ana sebut tadi apa? Mesti ada? Mesti ada azam. Mesti ada azam nak kena ubah. Ramai orang akan ada azamnya. Tapi masalahnya, azam sekadar di mulut. Ya. Qauli sahaja. Fi'li itu kurang. Qalbi itu bahagian hati pula apatah lagi kan. Jadi boleh tak sedikit sebanyak dalam segmen apa kata ustaz ni? Okey, Tok Abah terangkan sedikit sebanyak kenapa pentingnya ada transformasi diri lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini. Persilakan. Allahumma ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini soalan yang sangat penting lah ya. Puasa datang, puasa pergi, Ramadan datang, Ramadan pergi, tapi kita masih ditakut lama. Yang sedih sangat. Mana tahu tahun ni Ramadan kita yang terakhir ni, mana tahu ya. Sebab kita pun tak tahu wajah-wajah ni taklah bukan macam bawang terbiat, tapi kadang-kadang kita tak tahu. Kita tak tahu. Yang tua biasa pergi dulu. Tapi kadang yang muda pula dia bagi chance untuk pergi dulu. Nak rasa. Rahsia. So sebenarnya kita ni semua tidak sempurna. Tidak ada orang yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Jadi oleh kerana kita tak sempurna, kita tak lagi baik, maka kita kena berubah. Ya, dan kita semua ni walaupun yang muda ataupun yang bangka macam Tok Abah ni, kita ni masih work in progress, macam ibarat rumah yang belum siap. Jadi kita kena terus berubah dan berubah. Jadi kita nak cari titik-titik perubahan tu, salah satu yang paling bagus ialah Ramadan Karim. Sebab Ramadan tu syaitan dirantai, bulan kemenangan, bulan kata tu maghfirah, bulan kejayaan, bulan transformasi, bulan Al-Quran. So macam-macam hikmah dan kata keberkatan dalam Ramadan. So sebenarnya kita nak ya, sebab kita ni banyak tak betul, banyak silap, banyak kekurangan, banyak keras hati, banyak sombong, banyak tak bersyukur. Sampai Allah pesan kat kita, ya Allah, wa qalilun min ibadiy syakur. Amat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Takut kita ni termasuk yang bercakap ni belum cukup bersyukur seperti mana yang diharapkan oleh Allah daripada hamba-Nya yang soleh-solehah. Tapi lah Tok Abah, kita bercakap pasal syaitan dirantai. Tapi kenapa kita masih lagi susah untuk kita nak transformasi diri? Allah. Kita ada benda tu dalam kepala otak kita kan. Betul. Tapi kita susah betul. Yalah, itu memang setan dirantai. Tapi sebab maaf 11 bulan kita dah dididik. Dah biasa, dibisik-bisik oleh setan. Dan dalam diri kita ni, dalam hati kita, kalbu kita banyak titik-titik hitam. Yang dulunya setan bersembunyi, tapi dalam Ramadan dah dirantai, tapi titik-titik itu masih kekal. Kalau kita tidak, istighfar banyak-banyak, solat taubat banyak-banyak, puasa dengan ikhlas, sedekah banyak-banyak, Quran kita santuni dengan cemerlang. Maka itu sebabnya kadang-kadang sukar sangat nak berubah. Sebab satu ialah sebab hati masih tak murni. Yang keduanya, untuk dapat keampunan, untuk berubah kita kena cuci hati. Ya, seketul daging kalau bersih satu badan akan jadi hebat cemerlang, insya-Allah boleh mudah nak transform. Tapi berapa orang istighfar banyak-banyak. Nabi SAW yang maksum pun, aku bertaubat 100 kali sehari. Allah, malunya kita ni ya. Ada tak kita ni dalam Ramadan ini kita istighfar minimum 100 kali. Ya, yang ketiganya itulah kadang-kadang kita ni semula jadi ya, sebab manusia dicipta dengan penuh kesempurnaan tapi berbeza. We are all equal. Kita semua sama tapi tak serupa. Ada keras, ada lembut, ada pandai, ada kurang. Tapi umumnya Allah Maha Adil, maka kita ni semua sama tapi tak serupa. Jadi macam Anas ni nampak memang budak baik. Yang baik hebat-hebatkan. Anas lah. Ini sabar. Belum pergi. Dia memang nampak. Sebab orang kalau rambutnya berombak, dia lembut hati. Nampak tak? Tapi dia ada kekuatan. Ada kekuatan yang luar biasa.
sama dia berani dengan isteri dia, itu kita PM tepi lah. Okey. PM tepi. Ni orang ramai tengok. Orang ramai tengok dia. Orang ramai tengok. Dah nama pun ustaz. Allahu Akbar. Nama pun ustaz. Kalau memang tak baik, kena tukar profession lah. Memang nama pun Safwan. Kiri kanan kena tembak Tu kena. dia. Berpeluh tu. Safwan. Dah Safwan berpeluh ya. dah. Sufi. Suci, bersih. Masya Allah. Jangan pada nama aja Ustaz. Jangan pada nama saja. Untuk berubah, kita kena amalkan satu perkara itu 40 hari. Sampai Nabi pernah bersabda dalam satu hadis yang Abah pernah ingat, dia kata apa? Barang siapa yang melakukan suatu perkara ikhlas dan penuh ihtisab pada Allah 40 hari, maka Allah akan berikan hikmah dalam hatinya melalui lidahnya. Jadi 40 days. Puasa kita 30 hari. Campur puasa 6, 36. Tak cukup hari. Jadi kena banyak doa, banyak insaf, banyak zikir, banyak baca Quran, banyak sedekah untuk berubah. Kita ni semua fasilitator, kita membantu. Nabi Muhammad SAW yang punya hebat, maksum, kekasih Allah pun gagal mengubah pakcik kesayangannya Abu Talib. Nampak? Kenapa? Sebab Allah tak bagi hidayah ya pada yang punya diri. Jadi yang jadi fasilitator kita, termasuk Tok Abah. Kita ni fasilitator, kita membantu, menyampaikan. Yang memotivasikan diri ialah siapa? Punya diri. Yang punya diri kena berubah dengan ihsan Allah, dengan hidayah Allah. Jadi kenapa susah nak berubah? Tak dapat hidayah. Kenapa tak tarik hidayah dalam Ramadan? Itu yang buat kita menangislah. Kita patut menangis. Pokok pangkalnya di sini Tok Abah, nak berubah itu kita kena bermula dengan diri kita sendiri. Tak dapat tidak. Jadi insya-Allah banyak yang dikongsikan Tok Abah. Betul. Tadi, Dia bagi semangat ni. Dah bagi semangat, dah Dah jadi bagi semangat. semangat Tapi ni. kita nak bagi para penonton kita berehat sebentar. Selepas ini kita akan bersama-sama dengan artis jemputan kita tadi, iaitu Wani Hasrita. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi bersama kami dalam Akustika Ramadan. Itulah dia tadi Anas. Kalau pening kepala, makan sebiji je Euphamol 650 terus lega. Wow, sebiji je Ustaz? Sebiji je. Kalau 4 biji? Itu tak pernah try lagi. Jangan try. Jangan try. Orang kata sebiji. Okey. Alhamdulillah, terima kasih juga para penonton sudi terus bersama-sama dengan kami hari ini. Alhamdulillah malam ini. Dan tadi artis jemputan kita tadi, Wani Hasrita, sudah pun duduk bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak sempat bagi salam. Dia terus tak nampak dah Tok Abah. Bukan. Cara cakap lembut kat dia, kat aku keras tu. Tok Abah. Kita boleh nampak lah kat situ. Kita boleh nampak. Rumah saya tengok Tok Abah. Baik, sebentar tadi kita dah bincangkan tentang tajuk transformasi diri di bulan Ramadan. Dan saya suka bila Tok Abah sentuh tentang perubahan itu bermula dengan diri sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tak akan mengubah nasib satu-satu kaum melainkan mereka mengubah nasib mereka sendiri. Jadi persoalan nak tanya kepada Tok Abah yang mungkin boleh kongsi dengan para penonton kita. Apa sebab manusia ini gagal untuk berubah? Allah bagi hati, Allah bagi jalan, gagal juga nak berubah. Apa puncanya? Allahumma selamat. Itulah dia. Sebenarnya kita ni kadang gagal berubah sebab kita tak nak terima yang kita ni tak lengkap, kita ni ada masalah. Ya, sebabnya Nabi pesan ya, barang siapa yang mengaku dia bersalah dan bertaubat, dengan sebenar-benar taubat, Allah akan terima taubatnya dan Allah akan ubah diri kita insya-Allah. Tapi ramai orang kata, aku okey ber. Aku okey apa nak? Inilah masalahnya. Saya okey. Itu nampak okey. Saya nampak okey. Tapi sebenarnya dok lah malah cakap ni puasa. Kalau tidak ada kena nas, kena dah. Kita ni tidak sempurna. Dan sebenarnya ni dia. Kita kadang berpuasa ikut adat. Kita ikut adat je orang puasa kita puasa. Rupanya nak berubah kita ada package ya. Nak cantik dia kena tu dia. Nak pandang sana, laju je nak pandang sana langsung tak cantik. Dia wajah cantik satu. Ya, tapi hati kena baik. Sebab kecantikan yang sebenar datang daripada qalbu. Ya, so hati kena bersih. Yalah, hati bersih, fikiran akan jadi positif insya-Allah. Sebab qalbu mengawal fikiran, package-nya. So betulkan hati, betulkan fikiran, betulkan sikap. Ya, betulkan mulut, lidah. Itu sebabnya puasa kita dicegah. Kalau orang ajak gaduh aja, insya-Allah aku berpuasa. Puasa sebagai junnah, sebagai perisai. Jadi itu sebabnya kita kena berpackage. Bukan saja puasa, bukan saja kita buat satu, tapi solatnya kita jaga, Qurannya kita jaga, akhlak kita jaga, derma sedekah kita jaga, jamu orang makan kalau boleh, jaga kita punya tindak tanduk, cakap dan pelakon. Semua kita jaga dengan fokus. Mudah-mudahan akan berubah tahun ini. Mana tahu tahun ini tahun kita yang terakhir Ramadan. Kita tak pasti ya. Jom bila kita bayangkan ini mungkin tahun terakhir, bab kata Umar Al-Khattab dia kata apa? Buat baik macam nak mati esok.
Tapi apa nama kerja kuat macam nak hidup selama-lamanya. Dan itu sebagai asbab untuk kita dapat berubah dengan cara yang lebih secara orang kata apa, secara kerasnya mungkinlah, walau seperti mana dikongsikan oleh doktor ataupun Tok Abah sebentar tadi, nak berubah yang paling penting senang je, sedar diri. Ya. Kalau dia sedar diri dia nak kena berubah, kenalah. Memang senang, tapi nak sedar diri itu yang susah. Tok Abah tengok saya nampaknya. Dah mula nak sedar diri. Sejak kawan-kawan dengan Ustaz Safwan yang nampak dah berubah lah. Saya dah berubah. Saya sejak dah banyak dah bergaul macam ni. Okey, Tok Abah, tips nak transform diri. Apa tips-tipsnya? Allahumma selamat ya. Cuma kita sebut tadi, kalau kita nak berubah, perubahan tu bukan sebab kita pandai, bukan sebab kita dengan nasihat, tapi sebab Allah berikan kita hidayah. So langkah pertama untuk berubah, kita tarik hidayah Allah. Ya. Sembahyang dengan khusyuk sedaya mungkinlah. Sebanyak solat fardu kita kena buat, solat sunat, qabliyah, ba'diyah, dan dalam Ramadan ni tahajud kita jangan tinggal, of course tarawih waktu malam lah ya. Kita buat, tutup dengan witir dan azam, ya Allah aku nak jaga witir sepanjang tahun. Sebab Tok Abah buat survey, yang orang witir selepas tarawih. Lepas saja Syawal witir apa ni? Tarawih tak ada, mana ada witir? Apa ni mazhab? Apa ni? Dah raya kan? Dah raya. raya. Padahal Allah suruh kita, Allah itu witir. Allah suruh kita witir setiap malam sepanjang hayat. Bukan dalam Ramadan. Jom kita buat. Rupanya, ni dia. Untuk dapat kekuatan untuk berubah ialah ajak orang lain untuk berubah. Bila kita ajak orang lain, itu sebab Tok Abah suka pesan kat orang. Sebenarnya bila Tok Abah berpesan, telinga Tok Abah paling rapat dengan mulut Tok Abah. Tok Abah dengar dulu dan rasa malu sangat. Ya kalau Tok Abah cakap, tak suka bikin malu sangat. Sebab kita sampaikan untuk dapat kekuatan untuk lakukan perubahan yang sewajarnya. Dan waktu Tok Abah terang tadi kan, saya nampak muka Wani tu tertanya-tanya. Macam ada benda disimpan dalam hati. Nak lepas ke tidak? Nak Dia lepas ke sebenarnya tidak? ada dalam 3 page soalan tadi. Aku nampak kat luar tu. Tapi kita tanya Wani sendirilah. Ada tak apa persoalan untuk kita ajukan pada Tok Abah kita? Sebenarnya banyak. Tapi kita ambil satu je lah. Satu je. Dalam bulan Ramadan ni memang selalu sangat orang buat. Even saya sendiri pun. Bila kita nak keluar rumah, nak pergi bazar lah. Tak bahaya. Sebelum nak pergi bazar tu, dah letak mindset dah. Okay, nak beli abang balik je. Tu je abang balik. Lepas tu balik. Tu je kan. Tapi dah sampai sana, nampak abang balik. Nampak ayam golek. Nampak roti john. Sedap je. Macam mana laksa. Allah. Lah, kita Air kan tebu, satu hari air tak tebu. makan kan. Air tebu. So macam end up dia balik bawa lebih daripada abang balik. And then akhirnya kita tahu benda tu macam membazir. Kita tak makan kan. So membuang. So, macam mana nak kuatkan, nak cekalkan hati untuk kena macam beli apa yang perlu je. Jangan membazir. Macam tu. Itu tahun lepas tau. Kalau tahun ni orang sudah kenal Wani, payah. Payah nak buat macam tu. Nak beli satu barang, saya ingat dalam setengah jam. Tak gambar yang lama. Jangan terperanjat ya. You nak beli apa balik tapi yang lain semua bagi ayam bagi itu. Ini nak kasih apa ni? Kasih ya. Sebab Tok Abah masa jadi artis dulu. Begitulah. Niat satu aja tapi 5-6 perkara tapi tak apa. So pasang niat aku nak beli satu benda saja insya-Allah dan kalau ada lebih pasang niat aku nak agihkan pada orang lain. Dah pasang niat terus dah. Sebab you tahu trend yang lepas-lepas kan? Dan you akan beli lebih daripada satu dan pasang niat. Jangan dah tak habis baru nak bagi kat orang. No. This is Ramadan. Ya, sebab salah satu pahala yang sangat besar ialah memberikan orang makan. Walaupun orang tu orang yang mewah, yang kaya, tak apa. Ya, sebab memberikan makanan untuk berbuka, masya-Allah pahalanya luar biasa. Dan salah satu orang golongan yang dirindukan oleh syurga ialah orang yang suka memberi orang lain makan. Apatah lagi orang yang berpuasa. Jadi itulah antaranya yang dapat dikongsikan oleh doktor ataupun Datuk Abah sebentar tadi. Selepas ni kita ada apa, Nas? Selepas ini kita ada seorang lagi artis jemputan. Oh, bukan seorang je? Bukan. Ada seorang lagi? Kita ada seorang lagi. Okay. Ini dia kita perkenalkan kepada anda di pentas sekarang. Kita ada Hil Husaini. Jendela hidup ini berjenangkan emosi manusia. Berkenangkan simpati mampukah diobati manusia. Hampa kesabaran jika diselimuti
kedukaan terduga sementara. Dunia dijabar tanpa nuraka, namun iman atasi segala. Dunia disentuh ibanas apa, namun hadapinya dengan sabar. Dan mungkinkah dapat merasai nikmat yang diberi yang telah dikhianati? Dan mungkinkah dapat diulangi kembali bersama? Dunia dijabar tanpa nuraga, namun iman atasi segala. Dunia disentuh ibanas apa, namun hadapinya dengan sabar. Hadapi dengan sabar. Alhamdulillah kami kembali dalam Akustika Ramadan 2021 dan sekarang di sebelah kita Anas bukan satu. Bukan Satu dua. dah naik dua. Dah naik 3 dah Dah sekarang. naik 3. Bersama-sama dengan Hel Husaini. Apa khabar, Hel? Khabar baik. Semangat Ramadan tu Ah, dikeluar. kalau semua orang nak tahu, itu tadi lagu terbaru daripada Hel sendiri kan? Betul. Itulah Tajuk apa tu? Nuraga. Nuraga. Yang bertajuk Nuraga. Apa maksud Nuraga tu? Nuraga itu bermaksud belas kasihan. Belas kasihan. Hebat, Tok Yah tahu ah. Nuraga tu tahu ah. Kita orang lama tahu lah. Kita tahu lah. Baik, sebentar tadi Tok Abah dah terangkan beberapa perkara tentang transformasi diri di bulan Ramadan. Wani pun dah tanya soalan. Okey Wani, puas hati tak dengan jawapan Tok Abah tadi? Dia rasa macam aku kita bos betul sekejap. Next soalan kat luar. Next soalan insya-Allah. Okey. Tadi sebab kita bagi Wani tanya waktu hujung-hujung sekali. Jadi dia rasa macam tak sabar tu. Kita bagi tak apa. Kali ni bagi Hel Husaini bagi dia tanya yang awal-awal sekali. Alright. Bagi dia tanya dulu. Mungkin Hel ada persoalan nak ditanyakan kepada Tok Abah hari ini. Okey, saya ingin berubah lebih ke hadapan dan ingin mengajak kawan-kawan saya. So ada tak cara-caranya untuk mengajak cara lebih mudah untuk mengajak mereka? Ya, untuk Kalau kata kita ajak direct nanti orang kata kita tunjuk bagus pula. betul, Kau betul. bulan Ramadan tunjuk bagus. Penjen apa ni kata apa? Mentality. Bajet apa? Bajet 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 bagus. Bajet bagus. Well, up to date lah. Kena belajar remaja purba kan kena. So soalan sangat penting lah. Ya, kita sebenarnya kalau kita nak dapat kekuatan untuk berubah, ajak kawan-kawan sama berubah. Sebenarnya kita ni sebenarnya Anas, Ustaz, saya sendiri, Wani, kalau kita nak ajak orang nak ubah diri kita, kita ajak ramai orang untuk berubah, kita akan dapat kekuatan untuk berubah. Cuma cara nak mengajak itu pertamanya satu yang kita buat dalam diam ialah sebelum kita mengajak, kita doakan dia dulu. Sebab Nabi bersabda, doa kawan untuk kawan dalam diam diaminkan oleh malaikat.
Cuma kita doakan dia, doakan dan sampai kita rasa confident, rasa sedap, seronok, barulah kita sampaikan. Dan kalau nak sampaikan, kena jangan banyak memuji, ya. Macam kita nak menerima vaksin, dia akan gosok dengan metanol, dengan alkohol, gosok ni orang medical science ni panggilnya, dia gosok, baru diinjek. Samalah, kita kena puji kawan kita ni yang positif, yang ikhlas, dan baru kita tegur perkara yang kita betul nak sama-sama berubah. Dua yang ketiganya mungkin Hale yang pesan tak boleh, Wani pesan tak boleh, ya. Ustaz pun tak jalan. Rupanya Anas juga. Gitu. Rupanya saya. Sebab ada orang yang memang ada kata dia punya soft spot. Ada orang kadang dia dengan orang ni dia boleh lembut, dengan orang ni memang tak boleh go. Itu namanya gerak pada soft spot orang tu. Jadi kita kena cari orang yang sesuai untuk memujuk kawan kita tu. Mungkin kita tak mampu, tapi orang lain cakap sikit pun. Tapi kalau macam orang tua macam saya ni, biasanya ya orang boleh dengar, biasanya lah. Ya. Jadi kita kena perlahan-lahan dan jangan lupa doa. Dan sebenarnya sebelum kita nak sampaikan tu, baca doa pelembut hati yang disebut oleh para ulama, 3 nama Allah Asmaul Husna, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. Bila kita sebut Ya Aziz, Allah yang gagah. Orang depan aku ni tak gagah mana? Ya Jabbar, Allah yang pemaksa. Ya Mutakabbir, Allah yang maha besar, yang layak takabur. Jadi mudah-mudahan dengan Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, lembut hati orang yang kita nak pujuk. Jadi yang pertama, kita harus berdoa. Doa dulu. Doakan dulu. Baik. Dan doa kawan makbul. Betul. Doa kawan makbul insya-Allah. Itu Kita dijamin tahu oleh kan Nabi. doa siapa yang diangkat kan? Naam. That's right. Saya suka bila Tok Abah sebut tentang kasih sayang, start dengan kasih sayang tu. Hatta dalam Quran sekalipun disebut ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dia suruh buat baik dulu. Ni kalau tak baru member nak buat, kau ni tak payahlah, dia kata semua benda nak kena tegah, tak payah. Dia pun jadi tak payahlah, silah kaki. Sebut pasal kasih sayang ni, saya teringat Nuraga. Cik. Masa sikit ayat Nuraga. Baru belajar ayat tu. Dan jangan lupa lagu pertama, doa. Doa. Pandai Tok Abah petik sikit-sikit lah. Yes. Seorang sikit. Allah susun tu. Allah susun. Okey Tok Abah, seperti mana kita tahu Allah SWT sebut dalam Quran, orang tu hati dia tenang sebab ingat Allah. Hanya dengan ingat Allah, hati dia boleh jadi tenang. Tatma'inul qulub, tenang hati dia. Jadi mungkin Tok Abah boleh kongsikan dengan kami semua dan juga para penonton di rumah sedikit sebanyak zikir ataupun doa untuk merangsang ke arah hati kita ni nak berubah jadi lebih baik. Itulah yang disebut oleh Tok Abah ingat tentang pesanan Hasan Al-Basri. Bila orang bertanya, ya Hasan Basri, aku ni selalu gaduh suami isteri. Hasan Basri, tiap hari aku gaduh suami isteri. Apa nak buat? Solat, taubat, istighfar banyak-banyak. Lepas tu seorang lagi kata, aku ni dah lama berumah tangga tapi tak ada zuriat. Solat, taubat dan istighfar. Aku ni banyak hutang, banyak masalah, banyak solat, taubat dan istighfar. Bila anak murid tanya, kenapa? Semua masalah macam-macam. Tapi untuk dapat solusi, solat, taubat. Jangan lupa surah Nur ayat 10. Ya, kalaulah Allah bukan Maha Pengampun lagi Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, maka kamu hamba yang tidak diampunkan ni akan ada kesulitan demi kesulitan. Ya, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Betul. So dengan mengingati Allah. So bila kita solat taubat, kita murnikan kalbu. Ya, bila kita istighfar, kita murnikan kalbu. Tenang. Ya, banyakkan selawat, banyakkan istighfar, banyakkan solat taubat dan jangan lupa doa pembuka 12 pintu yang disusun oleh ulama sangat luar biasa. Dan jangan lupa doa membuang sifat-sifat negatif yang menyebabkan kita susah nak tenang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubnil bukh, wa a'udzubika min ghalabati dan qahri rijal. Nabi ajar untuk buang sifat-sifat negatif, ya, termasuklah duka cita, was-was dan sebagainya tu, ya. Jadi mudah-mudahan ini akan dapat memberi ketenangan dan kita boleh move forward. Bila kita tenang, hati bersih, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu kebaikan akan terbuka insya-Allah. Insya-Allah. Kita ni pula kalau hilang kunci ke apa melatah lu. Itu yang makin lupa tu. Hilang kunci ya. Ya Jami, Ya Jami. Allah yang menyatukan, Allah yang menemukan. Mudah dapat insya-Allah. Ya Jami, insya-Allah. Ingat tu apa dia tadi? Ya Jamik. Bukan Jumaat tau, Jami. Jamik. Ya Jamik. Ya jimat lain. Itu lain. Itu ustaz lain. Itu lain. Itu pun penting, itu pun sunnah. Itu sunnah, Itu pun ya. sunnah, itu sunnah. Betul? Ustaz dah belum? Dan saya suka bila Tok Abah sebut tadi kan, sikitlah mungkin tips untuk para penonton di rumah. Diriwayatkanlah sebuah hadis, Rasulullah SAW dia panggil sahabat-sahabat dia tanya, "Mai sini jap, tengok air dalam satu bekas." Air itu mendidih. Dia kata, cepat tak air ini mendidih? Kadang-kadang tak sampai 10 minit air itu dah mendidih. Rasulullah SAW jawab apa? Cepat-cepat air ini mendidih, cepat lagi hati manusia itu berubah.
Jadi Rasulullah pesan dia ajar satu doa ni. Mungkin kita boleh kongsi dengan penonton di rumah, doa untuk mengubah hati supaya jadi lebih baik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Cuba ulang tengok. Cubalah, tak cuba tak tahu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Maknanya wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, kekalkan hatiku di atas jalanmu. Kita bukan tahu mana tu hari ini nampak baik, esok lusa. Tapi kita boleh doa dalam bahasa Melayu kan? Boleh. Macam tu lagi mudah. Allah faham semua bahasa. Ya. Jadi insya-Allah kita akan berehat sebentar. Kita kembali selepas ini dalam Akustika Ramadan 2021. Jangan ke mana-mana. Assalamualaikum doktor, boleh tak kongsikan tips-tips untuk istiqamah dalam beramal walaupun kita dah habis Ramadan? Doktor, ada satu kawan saya ni, dia nak berubah, okey, daripada yang buruk, jahiliah tu dia nak berubah jadi baik. Tapi bila nak berubah tu selalu je kawan-kawan dia downkan dia, sindir-sindir dia. Macam mana tu doktor? Alhamdulillah kembali lagi dalam Akustika Ramadan. Ya. Tok Abah seorang. Tadi bertiga, sudah tinggal satu. Itulah dia. Itulah dia. Jangan risau. Dengan satu. Mulakan dengan satu. Lepas ni kita akan nampak, akan jumpa lagi, tengok selepas Ajak lagi kita jumpa lagi. Kurang lagi tu. Tadi kita ada soalan. Tapi soalannya tak datang dari sini. Dia datang daripada artis kat luar sana. Soalan pertama tadi tanya apa? Dia nak berubah, nak istiqamah, nak sambung sampailah lepas daripada Ramadan. Boleh kongsikan sikit tu, Abah? Allah. Itu soalan daripada Amira Rusli. Saya peminat tegak. Nur. So satu perkaranya, bila kita nak berubah secara istiqamah, ramai orang terlepas pandang. Masukkan dalam doa kita lepas solat, perkara yang kita nak istiqamahkan. Ya Allah, aku nak kekal dapat solat taubat tetap malam sampai mati, ya Allah. Aku nak kekal witir tetap malam sepanjang tahun, bukan dalam Ramadan saja. So masukkan dalam doa. Satu, ud'uni astajib lakum. Betul. Satu. Yang keduanya itulah dia. Ya, kita kena iklankan. Kita lihat, kita ingat. Sebab ada iklan. Ufamol tadi kan? Iklan. Ya, betul. Kita lihat, kita dengar, kita ingat. So, tulis. Letak ke mana kat kita punya wallpaper ke. Ya, perkara-perkara yang kita nak ingat selalu. Lihat, ingat buat. Dua. Yang ketiganya, kita kongsi dengan orang tersayang. Beritahu pasangan, beritahu. Kadang-kadang katalah, Ustaz nak diet. Ustaz sahabat kata nak diet. Katalah ya. Katalah, okey. Kan isteri kata nak diet. Kata nak diet. Sanggup. Tiap hari dengar. So, beritahu orang tersayang untuk dorongan dan sebagainya. Ajak orang lain. Bila kita ajak orang lain untuk sama-sama berubah, kita akan dapat kekuatan dan hidayah dari Allah untuk berubah. Ya, dan yang paling penting, itu dia. Yang saya sebut tadi kan, kita buat 40 hari. Ya, tabiat terbentuk dalam 40 hari. Ada nas yang qat'i yang menyokong. So bila kita buat selama 40 hari, insya-Allah kita akan dapat kekuatan untuk istiqamah. Itu. Nak kena buat berpanjangan. Doa, inna du'a huwal ibadah. Sesungguhnya doa itu merupakan satu ibadah. Allah Subhanahu Wa Taala kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Allah malu kalau kita doa tu tapi dia tak bagi. Jadi doa, insya-Allah Allah akan bagi. Yang penting kita berdoa. Dan soalan yang kedua tadi, Nak Zainal dia tanya apa? Nak berubah? Dia nak berubah. Tapi bila ni tak jadi, kawan-kawan pula kutuk. Member pula bahan baru nak jadi baik. Dalam orang kata dalam kutuk tu dalam Instagram tak tu. Aduh. Macam mana tu Tok Abah? Tapi itulah dia. Kadang-kadang kita nak berubah, tapi kita kadang bukanlah kita ni selfish atau mementingkan diri sendiri. Kita terlupa nak doakan kawan untuk sama-sama berubah. Padahal kita tahu kan, doa kawan dalam senyap diaminkan malaikat. Jadi kita doakan kawan yang nak sabotaj ke, kutuk ke ataupun membunuh semangat kita. Doakan mereka dalam diam, insya-Allah mereka akan berubah. Satu. Yang keduanya ialah kita kata orang tu share update status. Kadang-kadang benda yang baik-baik kita forward kat dia. Hantar kat dia. Benda-benda yang baik-baik ya. Kita hantar, mudah-mudahan asbab mungkin benda-benda yang mereka terima tu dapat dia berubah. Dan ingat peribahasa Melayu, ya, orang baling tai, orang nak kutuk ke apa, kita baling bunga. Janganlah macam kawan seorang tu, orang baling tai, aku baling bunga dengan pasu-pasu sekali, bau padam muka dia. Marah betul tu. Tak payah. Ya. Maksudnya orang nak sabotaj, orang kita buat baik, kita senyum, kita doa macam yang Nabi buat, insya-Allah Allah akan ubah orang yang berkenaan. Dan yang lastnya ya, rupanya bila kita nampak orang macam saya ni, nampak Nas, nampak Ustaz, saya terus hantar gelombang. Ya Allah,
aku sayang hormat orang dua orang ini kerana Engkau ya Allah. Kau tolong ubah mereka ke arah positif. Kalau mereka sakit, sembuhkan. Kalau ada negatif, positifkan. Kalau mereka sedih, Kau gembirakan. Kalau mereka ada hutang, langsaikan atau matikan alung-alung tempat mereka pinjam. Contohkan ya. Jadi bila kita nampak orang, kita hantar gelombang, mudah-mudahan Allah akan berikan kata perubahan pada mereka agar tidak mengganggu, sabotaj ataupun kata tu membunuh semangat kita untuk berubah. Dalam banyak-banyak, dalam sedar tak sedar, banyak tips untuk Abah kongsikan dengan kita Banyak. dan juga untuk para penonton yang berada di rumah. Jadi transformasi diri ni secara ringkasnya kena dimula dengan diri sendiri dan mungkin mulakan dengan sedikit. Setengah orang dia nak berubah terus je. Langkah orang start motor pun masuk gear 1 dulu. Betul. Mana dia masuk gear 4 terus. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal ahabbu ila Allah taala adwamuha wa in qalla atau kama qala. Ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa amalan yang paling baik? Benda yang kau buat selalu walaupun kecil. Mulakan yang kecil. Jadi mungkin di hujung ni Tok Abah tak sedar ni dah hujung dah. Betul, dah hujung lah. Di hujung ni Tok Abah mungkin sedikit nasihat kepada para penonton di luar sana supaya berusaha. Kita boleh bagi cadangan, nasihat, berusaha betul-betul untuk ubah diri lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Silakan Tok Abah. Saya ambil daripada apa yang Ustaz kata tadi, Pion hadis tadi ya. So perjalanan yang beribu kilometer bermula dengan langkah pertama. So langkah pertama, so kita jadikan Ramadan ini sebagai titik perubahan yang untuk berubah. Sebab masa ini setan dihantar, so kita ambil kesempatan. Ya, keduanya kita cuba nak istiqamah. Untuk istiqamah dan ketiganya kita ajak seramai mungkin orang, kita doakan orang sama-sama untuk dapat berubah, maka dengan mendoakan orang lain dalam diam malaikat akan doakan kita perkara yang sama. Mudah-mudahan kita akan terus istiqamah dan jangan lupa lakukan 40 hari, beritahu orang tersayang dan kita dorong orang lain untuk sama-sama berubah. Mudah-mudahan transformasi itu dalam jamaah. Dalam jamaah, bab kata sarjana akhir kalam, kalau nak pergi cepat buat seorang-seorang. Tapi kalau nak pergi jauh buat dalam jamaah. Insya-Allah. Nampak? Macam transformer lah. Tak betul macam transformer. ya, Kalau betul. dia nak berlawan, Ya. dia berubah diri dia dulu. Saya ingat itulah sebab apa transformer tu transformasi diri dia. Lama. Baiklah. Dah ingat buat sama-sama. Buat sama-sama. Yadullah ma'al jamaah. Kuasa Allah bersama-sama dengan mereka berjemaah. Ni jemaah tang solat, tang apa tu makan, bapak duduk sini, mak duduk sini, jemaah dah hilang dah. Jadi insya-Allah terima kasih banyak-banyak Datuk Dr. Fadilah Kamsah ataupun Tak Abah atas perkongsian sebentar tadi. Sedar tak sedar kita sudah berada di penghujung rancangan. Jutaan terima kasih kepada Tok Abah. Saya mewakili Anas. Wakil lah sekali. Benda yang buruk saya Tak, bukan. Wakil sekali. Tak apalah. Saya transformasi diri saya sekarang. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa. Begitu juga minta maaf kepada para penonton yang berada di rumah seandainya ada perkataan-perkataan kami yang mungkin terkasar. Dan juga terima kasih kepada artis jemputan kita dua orang tadi. Siapa? Hil Husaini dan juga Wani Asrita. Dan ingat Anas, kalau sakit kepala, jangan risau. Eufemol 650 ada. Makan 1 biji je. Dah lega. Jadi kami di sini juga ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada anda semua di Malaysia. Jadi sebelum kita berpisah, Ustaz, Tok Abah, kita nak tengok satu persembahan yang istimewa daripada dua ini gabungan artis jemputan kita tadi. Ya, betul. Ini dia. Kami tinggalkan anda dengan Wani Hasrita dan juga Hil Husaini. Assalamualaikum. Ma'assalamah. Ramadan Mubarak. Setiap hariku kumohon agar kau sentiasa memberiku ketenangan dalam hati, kekuatan menempuhi segala dugaan yang mencapai ini. Pasti punya artinya. Kau beriku harapan, menjawab segala persoalan, hadapi semua dengan tenang, dengan merasa kesyukuran. Ku doa kau selalu
awasi gerak-geriku, berkatilah. Ku perlu rahmat darimu, oh Tuhan, terangkan hati dalam sanubariku, untuk menempuhi segala hidup penuh cabaran ini. oh Tuhan, ku berserah segalanya kepadamu. Agar jiwaku tenang dengan bimbinganmu selalu. Tuhan, terangkan hati dalam sanubariku, Untuk menempuhi segala hidup penuh cabaran ini. oh Tuhan, ku berserah segalanya kepadamu. Agar Jiwaku tenang dengan bimbinganmu Terima kasih. Assalamualaikum.